kan. Apa ni tak nampak lah. Quantity dengan price kan. Dia selari. Okay. Next. Okay. Factor effective supply, climate condition. Kalau dari segi building kan. Climate condition. So we have gone through some failed building in Malaysia. Nak buat building kotak kan. Building kotak-kotak tu tak sesuai dengan climate condition kat Malaysia kan. So adalah ikut trend sekejap tapi is not on demand dah. Bila tahu ada failure kat situ kan, tak sesuai dengan climate condition. Cost of production. Maksudnya production tu apa? Production tu bangunan ataupun production can be a material kan. Harga setan, harga setan kan. Harga besi macam harga setan dah kan. Bukan harga Yahudi, harga setan. Jadi cost of production jadi mahal kan. Teknologi advancement kan. Kalau buat IBS ke apa jadi production lagi cepat siap kan. Okay. Government policies. Ada government policies yang government policies tu dia change time to time. Kan in 5 years time ataupun ikut rancangan Malaysia ke berapa in 5 years time, in 20 years time dia keep changing to to support lah actually kan. Macam kalau in on demand dia boleh increase tax kan sebab orang banyak duit, kena tax tinggi pun orang akan beli kan rumah. Contoh kereta. Sekarang ni kereta orang takut nak beli kan sebab komitmen kan. Ataupun rumah orang takut nak beli sebab high commitment. Kalau kereta 7 tahun, 9 tahun kan kereta baru. Kalau rumah berapa tahun? Rumah berapa tahun komitmen? Tahu tak? 30 tahun kan. Dulu dia minimum dulu tak sampai 30 tahun. Tapi now dia tinggikan komitmen rumah, dia panjangkan komitmen tu 30 tahun supaya monthly bayar rendah kan. Sekarang rumah bukan dulu sampai 60 tahun sebab orang kerja sampai 60 tahun kan, pencen ke, private ke, you kerja sampai 60 tahun, 55 tahun. Tapi now they go up to 70 years. Sebab orang ni umur 20 lebih tak boleh beli rumah lagi kan. Umur 35 baru beli rumah. Kalau 35, kalau 60 tahun dia boleh buat sampai 25 tahun je, betul tak? Kan? 35 baru beli rumah, 35 baru settle. Nikah tak ada rumah lagi. So 25 tahun. So kena bayar tinggi. So dia up to 70 years. Kan? Commitment to achieve 30 tahun tu. Kan kalau orang tu beli rumah at 35, dia adalah 65 baru settle bayar. Tapi 65 tu dia dah pencen, dia dah tak kerja kan. So sekarang is it good or bad? For economy is it good or bad? Is that too good Good ke bad? Bad. Good? Is that tu cakap good. It depends. Dua-dua betul kan? Good pun betul, bad pun betul. It depends on your situation. Kan you have a choice. Dia bagi sampai 70 years. Are you willing to pick that 70 years or not? Kan? Tak ceritalah mati awal tu kan. Mati awal ada hutang ke mana? Kan? Jawab ke kubur. Tapi tu kena prepare lah kan. Buatlah hibah ke apa benda tu lah kan. Insurans yang cover your loan. Tapi sementara tu dan lah jawab dulu kan. Kat kubur kan. So nak settle berbulan-bulan tu belum masuk mahkamah. Belum pergi panggil apa? Angkasa bukan angkasa panggil tu. Apa lah? Yang pegang duit tu. Yang orang meninggal tu. Apalah body tu kan, yang pegang duit you kena settle every single thing. It's difficult lah kan. So is good or bad government policies ni is actually it depends kan on individual, on the situations kan, time period. Time period ini maksudnya ekonomi boom or doom. Apa tu? Bukan bahasa saya bukan bahasa alien pun.
Boom or doom tu bahasa orang putih. Boom maksudnya ekonomi naik kan. Doom ekonomi jatuh kan. So the first thing will drop bila ekonomi jatuh adalah construction economy, construction industry. Okay, maksudnya kalau time recession, construction economy akan down dulu. Dan the first industry yang akan naik adalah construction juga. Kan? Kita ni kan macam construction industry ni kan macam lilin kan. Price of related good, competitive supply, joint supply, sebab dia macam this is all about supply chain. Supply chain maksudnya apa? Dia ada supply chain management kan. Maksudnya dia berantai. Betul tak? Kan? Daripada sebiji bangunan tu rantaian dia apa? Rantaian dia all the supplier, all the material, all the kan, dia beraitik sampailah kilang pasir. Kan? Kilang kayu, kilang besi, kilang apalah kan? Pembalakan. Dia sampai rantaian-rantaian yang lain-lain yang related to the construction industry. Price of good itself. Maksudnya the price of building itself lah. Kadang-kadang dia increase because of demand. Kadang-kadang dia increase because of tanah mahal. Kan? Next. This all kita akan cover. Saya dah beritahu panjang ni. Kan? So climate condition, affect the supply chain. For example, construction process decrease in monsoon time. Time hujan kan? Construction slow. I don't so much agree sebab monsoon kita ni throughout the year sama. Throughout the year hujan. How can construction decrease kan? Construction is last for 2 years, betul tak? Kan? Construction may be slow in process but this is kalau hujan, you boleh claim tak EOT? Tak. Boleh ke tak boleh? Tak. Boleh. Ada jawab tak, ada jawab boleh, dua-dua betul. Hari ni soalan pelangkap je kan. You boleh claim EOT kalau unpredictable weather. Kan? You tak boleh claim kalau predictable. So who yang nak judge tu kan? QS lah kena judge. QS pun makan suap. Macam mana? Okey, lului. Lepas tu dapatlah P mana? P Bangkok. Tu mati kat sana. Jawablah. Okay, so it is like construction process ni kalau this example for me is not so accurate lah. Kalau accurate construction industry maybe slow kalau economy down kan. Developer maybe wanted to hold. Dia dah buat BQ. Tinggal nak launch, nak tender je tapi dia suruh hold. Sebab once tender out, the process jalan kan. So site possession akan on. So project akan slow. Everybody in trouble. Betul? So that is why bila ekonomi ada sign untuk slow down, everything will stop. Okay, next. Factor affecting supply, cost production lah. Maksudnya macam tu lah. Besi kan. Tiba-tiba je, no sign. Kan kita tak tahulah kan, we are not in the construction industry. Whether there is a sign for increase that much kan. Berapa persen? 30% ke 40% kan, daripada 280 2,800 sampai 400 setan kan. So kadang benda ni unpredictable because cost construction tiba-tiba naik because you are already started your projects, the design already there kan, you using a lot of steel kan. So benda ni kena ada cost fluctuation kat situ lah. Unpredictable maybe boleh variation lah harga kan. For example, seller would supply less quality market when the cost of production exceed the market price of the product kan. So demand untuk besi sekarang akan menurun lah disebabkan harga yang tinggi kan. In such a case of seller would wait to the rise of the price in future. The cost of production rise due to several factor. Fertility of the land kan. Kalau tanah tu tak fertilize lah. Kalau tanah tu subur, maksud tanah tu elok, so construction akan jadi mahal, tanah mahal kan. Contohnya kat sini, bandar-bandar U tu semua rumah murah. Kan, rumah murah comparatively lah dengan
Puncak. You tak tahu kot kat mana Puncak. I cerita ni macam semua orang duduk Sri Skandar tu. Padahal lama dah tak duduk Sri Skandar ni kan. Puncak pun tak tahu kat mana. Belakang balai polis tu kan. Balai polis pun tak tahu kat mana. Sudahlah. Kan. Kena main ODA kat Opik kat college lah. Kan. So tempat-tempat tu depends kan. Ada in the same tempat, same daerah kan. So sebab quality of land kan. High wage of ni maybe different rates of labor tu maybe KL kan, Penang sama, tapi kalau Kelantan kan labor dia murah. Okay, dia bukan pasal labor rate ni sama juga pun semua daripada Endon contohnya kan, tapi rate tu maybe ditentukan oleh apa? Oleh cost of living kan. Okay, increase of price raw material. Raw material memang fluctuate. Okay, depends on apa, kadang-kadang material tu export material lagi lah kan, harga levy by government reduce, increase or decrease kan, currency, okay, effect kan, transport cost and tax rate. Kadang-kadang tax rate ni dia indirect, dia punya factor ni sometimes very indirect. Tax rate ni kadang-kadang static, tapi maybe harga sewa tax gudang, kan dia ada tax gudang kan, panggil apa bila you simpan barang lagi lama kan, tax gudang tu akan naik. So there are other external factor that relate to tax rate contohnya. Next. Okay, teknologi advancement. Macam saya kata tadi kan, kita ada IBS, kita ada precast semua tu lah. A better and advanced technology increase the production. So you boleh siap projek faster kan. So you can do more projects kan. Contohnya kalau PS firm tu pun kalau dia ada guna software. Saya pernah kerja dulu at 1990s tu dah guna software. So maksudnya advance lah kan. Berapa kerat je konsultan yang guna software. So we got a lot of tender. We can manage to siap banyak tender because we measure faster kan. Measure masuk software tu, BQ automatically keluar from the software. Sekarang ni standard je macam tu kan. Siapa tak guna software tu dia kira not on demand lah kan. i.e. technology determines the alternative method of combining labor, capital, land in the production of output. Technological improvement we reduce cost kan. Of course lah, kalau you guna IBS you tak payah banyak labor kan. Now labor sangat problem, especially dia panggil post era, post COVID kan. Now banyak seminar talk on post COVID on construction. So what we would do if we have no labor kan, apa nak support kita? So kita kena go for IBS, go for dia panggil dry construction kan, precast tu lah, dry construction, tahu kan? Okay, next. Government policies imply that different policies of government such as fiscal policy and industrial policy has a greater impact on the supply kan. Fiscal policy ni maksudnya tax lah, tax, levy, reduce, increase kan. For example, increase in tax on excise duties would decrease the supply of product. Kalau tax increase, so product decrease kan. On the other hand, if the tax rate is low, then the supply of product would increase. Okay, next. Time period lah. Over time, firm are able to increase capacity and are able to increase supply. Macam ni lah, tender lagi banyak, projek lagi banyak kan. Sekarang pula ada kita they launch project bukan small scale kan. They launch project in big scale. Maksudnya dia remember I say now dia tak ada taman-taman, dia ada development kan of satu bandar yang besar. Contohnya Huayang, Sidek. So
dia akan jimat time. Kan? Dia dah face dah, fasa-fasa tu dah ada siap dah. So you tak payah retender, you tak payah do so much tender kan. So once fasa 1 siap, buat fasa 2. It's already planned ahead for a big development. Okay. So jimat masa lah. Next. Okay, price of related goods, competitive supply, joint supply refer to fact that the price substitutes and complementary goods also affect the supply of product. Kalau kita ada supplementary, so demand is there. Maksudnya kalau tak cukup besi, kita ada benda apa yang kita boleh substitute to besi. Kan kalau kita pakai hollow precast T column ke kan, so kita tak payah pakai raw steel yang mahal tu kan, contohnya tak tahulah kan, ataupun kita tak nak pakai concrete precast kan, in situ concrete, kita pakai hollow concrete yang precast kan. So kita ada so competitive supply lah. We can substitute the supply tu yang tak ada di market, yang mahal, to other material. So supply akan so supply rumah ni tak akan stop kan, dia masih boleh berjalan sebab kita pilih material lain. For example, if the price of A tiles increase, ni pasal tiles lah, contohnya tiles kan saya bagi tadi, concrete column kan, steel column. Tile A increase, then producer would tend to produce more tiles A than B. So it would decrease the supply, rise in the market. Okay, maksudnya kalau demand tinggi, dia kena produce lebih banyak lah kan. Kalau demand on price price tile A increase, then producer would tend to produce more A type kan, then B type, supaya the demand is there dan harga tidak akan tinggi. Kan kita tak nak harga makin tinggi kan, so dia akan disadvantage to everybody kan. Okay. Next slide. Price of good itself, maksudnya price bangunan tu sendiri. One major determinant of supply, the input raw such as raw material, man, equipment, machine kan. Ni kalau saya suka kata 3M kan, manpower, material, machinery, kan, senang nak ingat kan, material, manpower, machinery required at the time of production are termed as factors. If the factor are available in sufficiently quantity and at the lower price, they would be increased in production. This will increase the supply of product in the market. For example, availability of cheap labor and raw material nearby the manufacturing plant of an organization would help to reduce the labor and transportation cost. Maksudnya kalau dekat kilang kuari tu you have the easily labor kat situ, so your production will decrease cost dia. Sama lah maksudnya kalau site, katalah site, you semua dapat local labor kan, lebih murah lah. You tak payah bayar levy, you tak payah ambil kos yang extra tu untuk urus all the labor from overseas kan, from Indonesia ke apa. You tak payah supply rumah, panggil apa, rumah kongsi kan, rumah kongsi kan, semua labor local. Ada ke local labor? Ada ke local labor? Ada kan? You practical ke apa, you pernah pergi jumpa local labor kampung-kampung. Sekarang saya tak tahulah kan. Dulu, zaman saya dulu ada. Masa saya practical, masa saya 1990s lah awal. Sekarang ni saya macam bayangkan macam tak ada Tak tahulah. Kampung-kampung. Kampung ada projek kecil-kecil ke projek besar? Kecil-kecil lah.
kecil ada lah kan. Projek besar-besar dia ambil satu group kan, Endon kan. Saya masa saya kerja kat site pun, it's surprising for me lah at that time, 1999 kan. All the subcon Endon tau. Subcon, banyak subcon Endon. Saya pun, wow. Kepala tekong tu orang panggil kan. Kepala tekong. Korang tak duk riset tak tahulah. Kepala tekong tu dia panggil. Bukan kepala tokong. Tekong kan. Subcon. Subcon tu orang Endon. Deal with, sebab I SITS baru I tahu lah masa tu. Oh, tengok rupanya dia orang ni the subcon tu dia dah dapat permanent resident. Maksudnya dia dulu datang as a cheap labor je lah kan. Unskilled worker labor ni. Dah kerja dekat site 20 years kan. Kalau tahun 2000 saya kerja, kalau dia datang 1980s tu dah 20 tahun. Dah boleh jadi subcon. Bila dia subcon, labor-labor dia semua Endon kan. Lagi senang dia nak urus, betul tak? Dah macam tu dah culture-nya. Zaman saya tak masuk ITM lagi lah, yang saya tahulah 1980-an tu semua masa tu construction kita pun tak banyak kan. Semua orang Melayu kita orang Melayu lah kan, local, Melayu ke Chinese ke kan. Jadi subcon, bukan jadi subcon, jadi labor lah. Sama adalah cheap labor ke, unskilled labor ke, skill labor ke, semua orang Melayu. Tu artis Amy Search tu pernah kerja dekat kontrak site, dia kata. Pernah kerja jadi buruh kontraktor. Tapi tak tahulah dulu kalau barbender tu dekat site memang Chinese. Itu barbender memang Chinese. Saya pernah jumpa, tengok dekat site, dia tengah baca drawing untuk dia buat barbending tu. Dia duduk tepi, dia tak buat kerja di site, dia kerja di tepi site tu. Dia macam kemah kecil, dia buat kerja barbending tu. Saya tengok dia punya drawing, tulis Cina. Apa benda dia kira aku pun tak tahu. Kan? Kalau ada sekarang tengok korang boleh lah buat video ke apa kan, simpan kan. Memang interesting. Dia punya calculation dia tu, calculation untuk band tu very detail kan, yang you kira tu. Lab lah, apa cover lah, apa semua tu. Semua tu lah. Tulis Cina. Itu memang skill workers kan, tak dapat dah. Tak tahulah sekarang macam mana kan. Example, availability of cheap labor, raw materials, dia akan affect lah the whole construction process. Next. Okay, ni teori saja. Next. Tadi dah cakap dah ni kan, supply or demand, factor effective demand. Tadi supply kan, sama je juga sebenarnya kan, demand and supply. Fashion, taste, climate. Bangunan pun ada fashion kan, taste. Orang taste sekarang nak bumbung flat, ambil kau bumbung flat. Lepas 10 tahun duduk, kena cat lain, kena buah bitumin lain ke apa benda lah kan. So it is so sometimes the trend are not suitable for certain climax kan. Changes in income. Ni kalau orang beli demand rumah. Dulu orang beli rumah teres. Yang dulu duduk rumah teres kat Bandar U tu dah pindah Puncak. Beli rumah semi-D, beli rumah banglo. Sebab apa? Sebab income dah increase kan. Ataupun sebab dia rasa rumah tu mengecil kan. Sebab anak dah ramai. Ataupun dia rasa pintu tu sempit kan. Pintu pun mengecil bilik pun boleh mengecil. Kan. Sendiri mau ingat lah kan. Pakaian. Semua mengecil lah, almari mengecil, semua mengecil. Dia je tak mengecil kan. Changes in population. So when, contoh Sri Iskandar, I bagi contoh Sri Iskandar je senang kan. Population in Sri Iskandar ni decrease, dah increase. So more houses has to be built. Dulu we cannot, tak tahu lah 20 years ago, I cannot imagine di Sri Iskandar ni ada high rise kan. Bukanlah high rise, maksudnya bukan landed property kan. Siapa nak beli, orang semua nak duduk atas tanah kan. Unless duduk di KL, di Penang lah, the trend is there. But now here, trend is not here. Tapi dah ada apartment. Apartment tu walk up ke tinggi mana? Siapa tahu? Faris, apartment tu tinggi mana?
Tak pernah pergi tapi tak pasti. Oh, tak pasti kau pergi petang ni, kau pergi ronda, pergi tengok berapa tingkat. Boleh. Saya tengok dari jauh rasa macam walk up Walk up kalau berapa tingkat? Wakaf. Walk up. WALKUP. Walk up. Walk up apartment. Regulation dia berapa tingkat? You tak payah wajib buat lift. Faham tak soalan saya? Oh, walk up. Walk up. Panjat naik tangga. Dia panggil walk up apartment. Kalau dia sebut walk up apartment tu faham lah. Dia tak ada lift. You kena walk up. Naik atas. So berapa limit walk up apartment? Tinggi dia? 5. 5. 5 atau 4 tingkat. Kan? So saya rasa bangunan tu walk up. Dia ada lift. Ada lift? Betul Ada. Siapa jawab? Fikri Saya pernah pergi. Mandi kolam. Faris pergi pastikan ada lift ke tak? Boleh. Kalau lift berapa tingkat? Saya tak pasti. Kalau dia buat 7 tingkat, bagi saya bodoh lah. You tahu tak? Sebab cost per unit akan jadi mahal. Kan? Economically, kalau you nak buat lift, you buat tinggi terus. You buat 12 tingkat, you buat 15 tingkat, you don't buat 7 tingkat. Kan? 7 tingkat, cost lift sangat mahal. So you have to distribute the cost lift per unit, betul? So your selling price will be high. Faham tak? Tapi Sri Iskandar ni kalau buat tinggi-tinggi, orang tengok orang tak nak beli kan? Gaya dia tengok kan, padahal naik lift pun kan. Macam itulah. Sebab that was ada construction yang failure di Sri Iskandar ni. I nak cerita kat you. Tu, atas pada traffic light IKBN tu. Rumah kat Cangkat Sodang tu. Saya tak tahu lah you all tahu ke tak. Dulu budak-budak ITM duduk situ tau. RPA Cangkat Sodang. Rumah tu, apa jenis dia Faris? Sorry Faris lagi lah. Siapa lagi orang Sri Iskandar Fitri. Saya tak pernah pergi. Aina. Saya tak kata saya pernah pergi ke tak. Tapi kena tahu. Siapa tahu? Cangkat Sodang tu rumah dia apa? Teres? Teres ke? Kan nak Cangkat Sodang tu kat bawah tu sikit. Kat traffic light tu, nak pergi ke parit tu. Kat you buat U-turn tu, you tak pernah lepas ke atas U-turn je. Tak pernah pergi Manjung. Pernah tapi tak masuk Sebelah kanan tu kan. RPA Cangkat Sodang. Rumah tu jenis apa? Tak tahu. Jenis apa? Faris tak tahu? Saya Agak-agak lah. tak pernah pergi. Hantam je. Kau rasa jenis apa? Tak tanya apa pernah pergi, tak pernah pergi. Fitri, jenis apa? Apartment kot. Bukan apartment. Bukan, definitely lah bukan apartment. Memang dia 2 tingkat kan? Betul tak? Dia 2 tingkat. Betul. Kalau dekat KL 2 tingkat, dia panggil apa unit Yang bawah orang lain duduk, atas orang lain duduk tu. Townhouse. Townhouse. Yes, thank you Faris. Kan? Dia panggil townhouse tapi dia tak boleh lah buat townhouse kat Sri Iskandar sebab Sri Iskandar bukan town kan. Buana bukan town nak buat townhouse kan. So apa jenis tu? It's a failure tau. It's a failure. Kalau you pergi, banyak je orang tak ada rumah. Dan rumah tu ada je owner tapi they don't stay there kan. Dia bagi sewa ke rumah kosong ke ataupun dia renovate kau punya. Betul tak? Pasal apa? Pasal it's a failure of design. Failure pasal apa? Failure dekat culture tempat tak sesuai di sini. Kalau letak dekat KL, Penang mungkin okey sebab they have no choice. Kan? That kind of house ada dekat Sentul. Saya pernah pergi Sentul in awal 90s, saya dah jumpa rumah macam tu. Sampai saya tak jumpa mana pintu masuk sebab dia satu pintu. Saya tak jumpa mana pintu masuk. Macam peliknya design rumah ni kan. Bila dah itu masa awal-awal duduk KL, masa belajar lagi dah. Lepas tu baru saya tahu design dia. Apa nama design dia tu? Jenis apa? Kita dah belajar link house kan. Duduk kat slide ni je lah sampai maghrib kan. Cepatlah.
Terrace ke? Aina, you buka Aina. Kenapa ramai tak buka cam ni? Saya ni penat lah mengejah bagi kamera aku boleh on lah. Orang tak nak buka cam pula. Dah kelas join. Ha. Buka. Tak apa. Jenis apa? Google ke apa pergi dah cari ada tak keluar. Jenis apa? Faris, you tak pernah pergi ya? Aku rasa cuti 4 hari ni kau pergilah melawat flat apartment tu, kau pergi melawat Cangkak Sodang, kau ambil gambar. Dulu masa budak 506 ni memang saya bagi task. Sebab memang dia orang memang tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab senang je. Okay, next week I nak gambar Cangkak Sodang. Pergi ambil gambar. Ada yang pergi ambil gambar balik tak tahu juga jenis apa. Sebab macam saya dulu. Mana pintu mana majalah masuk kan? Rumah macam mana rupa ni? Ha. Apa nama rumah tu? Siapa orang polis kat sini Siapa orang polis sini? Tak ada. Polis pun ada buat macam tu juga. Fail juga. Sebab kampung tak boleh buat macam tu. Kan? Privacy satu. Pintu rumah aku menghadap pintu rumah kau. I bagi clue. Apa design tu? Tak apalah, I tunggu je. Rumah panjang. Bukan. Aduh, lawak lah. Semi-D. Nice try. Memang semi-D tu untuk orang kaya tau. Tapi dia ala-ala semi-D. Dia tak betul langsung. Tapi semi-D untuk orang susah. B40. Apa benda tak benda tu? Kalau, okay, I tell you what, it's close to the answer. Semi-D, dia detached kan? Semi-detached. Betul? Semi separuh lekat. Betul? Semi-detached. Yes, thank you Imran. No. Salah link house, sorry. Link house yang hari tu kita tunjuk gambar tu. Aku pun dah confused. I tell you what, semi-D is semi-detached kan? D-detached. Maksudnya kembar dua, separuh lekat. Betul tak? Ini bukan separuh lekat. Ini lekat 4 buah rumah. Ni bukan kembar siam dah. Kembar apa, I tak tahulah. 4 buah rumah dia lekat sekali. Seketui. Apa panggil tu? Townhouse tadi bukannya? Townhouse bukan. Kalau townhouse, bawah owner lain, atas owner lain. Aina pernah sampai tak? Koma ni duduk taman kaya-kaya ni kan. Tak pernah sampai Cangkak Sodang Tak pernah. Hey. Tak merilau langsung. Tak ingat dulu je. Yalah. Covid ni padahal sama daerah pun kau boleh kentai daerah pun. Tak ada kawan situ dulu, Faris? Ada. Nama dia. Talai Hayat tanya dia, rumah kau jenis apa? Dia pun tak tahu nak jawab Okey, kembar 4. Rumah kembar 4, apa nama tu? Yes, thank you Munira. Kau cari kat Google Cluster house. Ya, mengaku. Bagus. Cluster house. Cik lukis sikit cluster house. Tak payah lukis lah. Nanti you cari dalam macam mana rupa cluster house. Cuba cari je cluster house. Cari tepek. So cluster house ni dia kembar 4. Stopok macam tu. So I think in apa Sri Iskandar ni orang kampung ni tak naklah duduk cluster house macam tu kan. Sebab mula-mula construction kat Sri Iskandar ni taman yang pertama, taman kat mana? Taman Maju tu kan. Masa tu government dia nak buat terrace pun dia tak berani. Kan? Terrace pun orang tak nak duduk. Faham tak? So Taman Maju tu rumah apa? Fitri, Taman Maju rumah apa? Teres. Ish, aku kata bukan terrace. Faris, Taman Maju tu rumah apa? Taman Maju jangan cakap tak pernah pergi Faris. Saya dah lama tak pergi. Ya Allah. Aina, Taman Maju tu rumah apa? Tak nak pergi kat Taman Maju, Aina? Pernah.
Tak Taman tahu. tu tak, rumah tak apa. Taman apa, rumah dia jenis apa? Bukan teres. Kalau bukan teres apa? 2 tingkat pun bukan. Semi-D. Tapi kalau you sekali panjang, sekali lalu tak ada rupa semi-D, betul tak? Betul tak? Sebab orang dah membesar jadi macam teres dah, kan? Even kalau rumah semi-D ni syarat dia jalan belakang tak perlu ada. Siapa raise hand nak cakap apa? Sorry, tertekan. Oh, okey. Tak apa. Nak cakap apa ke? Okey, semi-D ni syarat dia jalan belakang, dia tak perlu buat jalan belakang. Ini bomba requirement kalau you perasan. Okey, jalan belakang tu tak ada. So jalan belakang rumah you adalah pagar attached dengan sharing pagar belakang dengan lorong belakang. Faham tak? So kalau yang dengar tak? Hilang. Kalau terrace barulah wajib ada jalan belakang. Itu bomba requirement lah, kan. Jadinya bila tak ada jalan belakang, orang depan ni besarkan ke belakang, betul tak rumah dia? Orang belakang rumah dia besarkan ke belakang. Sudahnya jadi apa? Semi-D kalau pakat-pakat besarkan kat belakang jadi apa? Jadi cluster lah. You can imagine tak? Sebab semi-D tu lekat 2. Kan? Bila you almost lekat dengan yang belakang, jadi cluster. Faham tak saya cakap apa ni? Faham. Tak faham pun sudahlah. Nanti hampa pergilah melawat. Saya nak mencari. Jumpa tak? Cluster house design. Jumpa ni. Ni cluster modern ni. Mana Ni semi-D. Siapa can share design cluster? Best design cluster. Dekat saya perasan dekat bandar, dekat puncak tu, dia buat semi-D cluster. Dia dah buat siap dah. You tak boleh besarkan belakang. Belakang tu dia dah buat, memang you beli macam tu. So I think is a good or bad lah. You don't have choice a land kat belakang, betul tak? Ataupun you have a bigger house. Sebenarnya is a pro and cons lah, kan. Setengah orang dia tak nak, kan. Tak nak, dia nak bigger house, no need land. So dia dah ada dah cluster house, semi-D cluster. Semi-D cluster tu maksudnya lekat 2 depan, kiri kanan, kan, sharing the party wall, and belakang pun dia tak panggil, dia tak lekat, tapi half of the house tu lekat. Dia panggil semi-D cluster. Dia lain sikit dengan cluster house yang low cost ni. Okay, advertisement mana tadi sebenarnya? Fashion, climate, population, change in income, changes in price. Okay, so price of tiles, kan. Price of, dulu orang suka pakai apa? Pakir, kan, pakir. Tahu pakir? Timba hak kecil-kecil tu, kan. Saya pernah duduk rumah sewa, rumah lama di Kelana Jaya tu, zaman bila tu, masa saya kerja lepas diploma, kan. Rumah lama 2 tingkat pakai pakir. Dia pakai pakir tu kat tangga ke atas, bawah tak. Tangga dengan upper floor lah pakir. Pakir ni memang tak sesuai sebab dia fragile. Dia tak tak resistant lah, dia tak tahan lama, kan. Orang naik tangga tu gedebung-gedebang dia ni lah tak tahan lama. In I think in 10 years dia terkopak, kan. Lagi satu, pakir ni akan ada apa? Senang akan Tercabut. anak-anak, termite, kan. Anak-anak semua, sebab saya ni, bilik saya sewa, dia sewa bilik. Saya sewa house lah, tapi my room tu sebelah dengan bilik air ke atas, kan.
saya letak dan bilik air tepi toilet tu all upper floor pakai. Bilik semua pakai, dia ada hall dulu. Sekarang atas, you naik atas tak ada hall kan, terus bilik contohnya. Tapi rumah lama tu ada hall, terus bilik saya sebelah toilet yang saya sewa tu. So saya letak satu kotak saya punya buku-buku, saya punya transkrip diploma. Dalam tu juga transkrip diploma, saya tinggal 2 tahun. Saya pergi buat PhD kat UK. Saya tinggal je kat situ. Kawan-kawan saya tu jagalah kan. Balik UK, saya pergi ambil transkrip saya dah dimakan anak-anak keliling macam orang apa? Orang bakar dengan apa? Bakar keliling tu kan. Surat cinta bakar keliling tu. Design macam bakar surat tu. Tu transkrip diploma saya. Kalau nak tunjuk bukti boleh. Ya Allah, nak nangis rasa. Semua nota-nota habis, semua habis. Transkrip tu je anak-anak tu kesian nampaknya kan. Dia bakal keliling tu transkrip saya. Punyalah 2 tahun 2 tahun saya tinggal elok. 2 tahun je, 2 tahun is very singkat je masa kan. Ada satu rumah dekat mana? Dekat Shah Alam juga. Lecturer Shah Alam lah, dia tinggal I think for 5 years kot. Dulu pergi buat PhD, selagi tak siap tak bayar balik kan, duit banyak Malaysia kan. Pergilah 4-5 tahun kot, tak balik-balik rumah dia bagi students ke sewa, tak tahulah, student yang rasa sewa kan. So dinding bilik yang lagi bahaya, dia tak ada air ventilation bila you ada fixed cabinet kan. You fix cabinet to the wall. Kabinet tu kayu kan. Sedar-sedar kabinet tu roboh. Roboh sebab dinding jiran tu yang dimakan anak-anak. Jadi P. dah kan. Tak payah nak ketuk dinding. Dia roboh sendiri. Kan. So this is what failure inilah kan. In some of the material pakai. Sekarang trend orang pakai kayu balik kan. Orang pakai apa? Orang tak pakai dah. Orang pakai timber plank tu kan. Timber plank tu very strong lah kan. Timber besar tu. Untuk saunnya, untuk lantai dapur kan. Dan sekarang ni dah keluar inovatif pula. Vinyl you beli je kan. Betul tak? Vinyl you beli, you tepek je kan. Tak tahulah how strong the vinyl is kan. Skeping gam kan. Anak saya pun gedi pasal vinyl kat bilik belakang. Dah lah vinyl tu dekat dengan toilet. Attach dengan 2 toilet. Tapi vinyl tu bukan kayu kan. So vinyl kan. Apa panggil vinyl tu benda-benda sintetik lah kan. So tak tahulah. Okay. Advertisement. Advertisement pun memainkan peranan lah. Kadang-kadang you promote link house. Betul tak? So nampak wow design baru, tapi you masuk-masuk apa? Terrace kan? Terrace yang the GFA lebih sempit, betul? Kan macam kita tunjuk dulu kan last week kan. So link house tu akan jadi lebih sempit ataupun dia panggil semi-D cluster. Dia tak ada backyard dah kat belakang kan. So advertisement tu memainkan peranan. Nama-nama ada the advertisement memainkan peranan macam advertisement dari segi apa? Dari segi design yang mereka promote dekat ni lah. Dekat paper ke dekat apa, nampak design cantik kan. Sebenarnya adalah kelemahan kat design tu. Introduction of new products. New product maksudnya new name lah kan. Nama-nama baru tu. Link house. Yang apartment yang owned by 2 level tu. One owner apa nama? Penthouse kan. Penthouse tapi you bukan duduk tingkat atas sekali kan. Social economic condition, bila ekonomi naik kan. Socially, macam mana? Social different, orang tak mau bersosial. Dulu orang tak mau duduk landed, nak duduk landed, betul? Sekarang ni orang tak nak duduk landed. Sebab apa? Tak mau berjiran. Betul? Dia nak duduk apartmen, nak duduk kondo. Memang orang pilih untuk duduk kondo kan. Sebab dia tak nak duduk landed. Okay. Festive season ni very cyclical lah kan. Bendanya festive season I pun cannot explain. Okay. Speculation. Speculation tu macam saya pernah explain lah. Katanya nak buat airport kat Iskandar. Kan tak jadi.
So construction dah naik kan, harga dah naik. Okay, next. Oh, dia detail lagi dah. I dah banyak cerita dah. Purchase every good, the taste and the preferences which affect the willingness vary over time kan. Especially kalau construction lah. Satu construction siap in 5 years time. Daripada mula kan. At that time mungkin you start at the bit later kan. Tiba-tiba orang dah tak demand dah kan. Kat bangunan last for 70-60 years kan. Bangunan you failure, you nak redesign pun susah. Betul tak? Next. Changes in income. Tadi kita dah go through kan. Baca sendiri je lah boleh. Apa dia kata ni? Decrease of income. More people shift to rented houses. I.e. the ability selalu income increase bukan decrease kan. Jarang lah bila income to decrease you have to sell your house kan. Maybe you have 5 houses, you sell 2 then okay lah. But it happen setengah orang trend dia memang tak nak beli rumah kan. Dia sewa je rumah. Dia tak mau komitmen. Ataupun trend yang on demand tu sekarang dia beli service apartment. Tahu servis apartment? Apa maksud servis apartment? Tahu. Ha? Maksud dia ada kedai dekat bawah apartmen tu. Bukan. Itu Dia facility. macam hotel tapi dia apartment. Dia ada Yes. Apa benda macam hotel tu Iman? Cuba explain sikit. dia macam ni, dia ada servis yang macam cleaning room. Dia ada macam dia macam apa panggil? Dia ada juga benda Ada lain. gym. Ada gym dia. Ya, untuk apa? You boleh duduk tak? Alah, ada call masuk pula. Kejap Hello? Okay, betul Eman. Tapi in the sense that servis tu untuk apa? Untuk siapa? Untuk owner ke? Untuk Cleaning apa semua tu? Untuk owner tu, basically owner tu kadang-kadang dia sewakan kepada orang lain. So siapa yang pergi daripada Yes. bilik tu lah. Dia bukan kadang-kadang. Dia memang term dia when you buy the house, you tak boleh duduk. Tu nama service apartment. You ada term dengan employer, bila you beli, you ada agreement lah that in 360 days, maksudnya dalam setahun tu, dia bagi you duduk, let's say di agreement dia, you duduk 2 bulan je. 2 bulan tu throughout the year, you boleh duduk seminggu macam tu lah, whatever lah ada agreement dia. The rest tu, you akan bekerjasama dengan developer will manage your house. Developer will rent your house to outsider. Contohnya servis apartment dulu dia buat di Bukit Merah, di KL banyak. Okay, you sewa-sewa, you pergi KL, ada kan sewa-sewa rumah di KL kan yang macam hotel tu tapi you sewa apartment kan, all fully furnished kan, apartment canggih-canggih kan. Itu ada owner dia tapi owner tak urus. Okay, developer yang urus ataupun dia panggil, kalau developer dah settle the apartment tu bought by one pihak, macam contohnya Hilton lah. Hilton ada servis apartment. Hilton punya servis apartment, bukan Hilton punya. Katalah ada 250 rumah. 250 rumah tu ada 250 owner. Tapi owner tidak boleh duduk rumah itu. Hilton yang urus untuk sewakan. Tapi ada masa-masa you nak duduk, you kena deal. You kena duduk, you kena bagi tahu lah awal-awal you nak duduk bila, daripada bila sampai bila. So let's say the agreement adalah bulanan you bayar katalah 2,000 kan. You bayar 1,000 je. 1,000 lagi tolak daripada yang orang sewa tu. Dan Hilton dapatlah untung dia. Banyaklah deal dia. Term and condition dia very inilah. Okay. Dia pernah, itu masa era-era awal-awal dulu. First dia buat dekat KL memang okay lah business tu kan. Dekat
yang dekat sini ni dia buat dekat Bukit Merah. Bukit Merah apartment. Tapi tak berjaya. Tak berjaya maksudnya apa? Ada term yang you owner ni kena pay more if tak ada orang duduk. Tu yang problem tu. Betul tak? Tiba-tiba tak ada orang pergi Bukit Merah sangat. Bukit Merah lemau je kan. Kan banyak isu lah, orang tak promote lah kan. Tak tahulah macam mana. So, dia kata you bayar 1,000 je. So most of the month you have to pay 1,050 ke. You kena pay full 2,000 ke. So you cannot bear, you sell. Okay. So banyak trending business sekarang lah. Now yang terbaru apa? Yang terbaru yang orang duk apa overseas pun ada macam tu. Apa dia? Trend service apartment tu now dia upgrade lagi. Dia panggil apa? Tak tahu. Airbnb. Pernah dengar tak? Pernah. Cuba Eja. Tu tulis dekat chat tu. Guana Eja tu. Ada yang tak pernah dengar tu. Thank you. Apa dia tu? Cari sendirilah. Kan? Rumah orang juga kan? BNB tu, you tahu tak sekarang dia ada perkataan air tu, maksudnya on ni lah, offline, benda tu deal online saja kan. Tak tahu lah, tak tahu pasal apa air tu, yang depan tu BNB tu stand for apa? Sebenarnya BNB tu stand for apa? Saya dulu kerja cleaner BNB tau, masa kat UK lah. Zaman degree, saya kerja part time, saya jadi cleaner BNB. BNB tu stand for apa? Bed and breakfast. Bed and breakfast kan. Tu saya tak faham lah pasal apa. You all Google lah sendiri ke apa dia. Kan you sewa rumah orang kan dekat overseas. You pergilah mana-mana overseas you dapat sewa rumah orang. Dia ada you have to have your own BNB juga kan. To rent other BNB. Macam tu kot. I'm not so sure lah about that. Tapi pernah dengar lah kan. BNB tu kan rumah BNB pun lawa-lawa kan. Changes in income, so income increase, you buy more house atau you move to new house, okay? Daripada rent you buy kan? Okay, next. Changes in population, of course, there are more house to be built. Dia apa? More apa? Different kind of both building to cater the current demand. Next. Okay, age distribution. It is not factory. It's not only the size of population that demands, but structure of population also affect the demand. Example, age distribution. Many countries are now experiencing a trend of aging population. The reason of this are the rising life expectancy. As the median age of low rises, there were more elderly people, thus increased demand of good size retirement home. You pernah dengar kan retirement home kan? Malaysia retirement home, rumah orang tua lah kan? Dekat overseas retirement home dia macam holiday home ni for elderly kan. Orang putih dia tak nak jaga mak kan. Mak pun independent kan. Walaupun dia pakai kursi wheel. Kalau kat overseas tu dekat tempat saya sendiri kat Australia ada dekat tu ada retirement home. Masa tu saya ingat rumah tu taman orang kaya-kaya. Rupanya semua rumah tu yang macam small scale house yang orang tua beli duduk. So the accessibility tu ada very untuk elderly lah. Ada laluan kursi roda. Kan? Kursi roda tu dia boleh naik pergi sampai ke kedai tu. Sebab ada electrical kan. Senang. Ada sendiri ada motor kan yang dia boleh gear 1, gear 2 macam tu lah. Boleh lintas traffic light, boleh everything. So dalam tu complete facilities. Bukan amenities kan, facilities. Ada cleaning, ada therapeutic, apa benda, ada everything. Okay, ada taman. So aging population naik.
So you tak boleh you kena cater for these people with lebih dia tak nak rumah dia yang besar-besar kan. Maksudnya tiap-tiap rumah tu ada ni. Ada RAM. Ada RAM kan. Kalau rumah orang putih yang ada elderly pun tangga dia buat yang tangga tu dia attach dengan tu kan. Macam tempat duduk yang naik ikut railing tu. You pernah jumpa tak? Tak pernah tengok. Kat movie-movie ke, hampa tak tengok movie ke? Kan? Dia ramp balustrade tu, tangga naik ke atas tu, dia attach dengan orang boleh duduk. Tu tekan tu naik ke atas. Itu lama dah. You boleh pasang later yang tu. Kan? Tapi ramp tu banyak lah. Even area saya duduk kat Aussie dulu pun, rumah-rumah kat situ banyak orang tua, memang rumah dia ada ramp. Okay? Next. Changes of population. Gender distribution. Kan? Depends lah. Kalau perempuan mungkin dia nak security kan. Kalau perempuan, dia tak kahwin, dia beli rumah, baiklah dia beli rumah apartment. Kan? Yang ada guard contohnya kan. So demand kat KL banyaklah macam tu kan. Orang suka duduk sendiri-sendiri kan. Dia tak maulah duduk teras sebab duduk tahu dah kalau duduk teras you tak sempat nak auto gate nak tutup pun orang boleh masuk. Betul tak? Kan? Auto gate tu terang nak tutup tu dah orang masuk. Senang orang nak access your house kan. Lepas tu dia pasang apa? Dia pasang CCTV kan. Lepas tu orang sekarang dah pelupa tak payah bawa kunci. Keyless house pun ada, betul tak? Bukan keyless tak payah kunci kan, betul tak? Yang trend sekarang tu lampu tutup sendiri you lupa kan. Lampu tutup sendiri tak payah tutup, pemalas sangat nak tutup lampu, betul tak? Tu teknologi ini on demand sekarang, betul? You pernah tengok tak iklan yang keyless kunci rumah tu, tak payah ada kunci. Dia pakai your voice. Pernah tengok tak iklan tu? Pernah. Lepas tu jadi apa? Cerita sikit. You on ni kan. Tu tengok TikTok mampu-mampu tu lah dia. Dia pergi klinik gigi. Betul. Siapa pernah tengok? Dia pergi gigi. Suara dah lain. Kan? Dia suruh buka pintu. Dah komputer tu tak kenal suara tuan rumah. Lepas tu hujan lebat kan? That is a withdrawal lah of the technology kan. Human is technology made by human kan. So geographical distribution, countries start developing and goes up the demand, tendency of population move urban side. Ini you belajar nanti masa part 6 lah kan. Maksudnya from rural jadi suburban. Betul? Dulu si Iskandar ni rural kan. Jadi suburban. Lagi 30 years who knows jadi urban betul dah kan. Tapi urban yang still detached lah from other urban kan. Macam Perak ni selalu dia panggil bandar, dia ada type of bandar. Tapi tu detail lah, tak payahlah belajar pasal paksik lambat lagi ni kan. Panjang cerita lah pasal urban area ni. No point nak cerita apa pening nanti. Dia ada bandar satellite kan, ataupun bandar macam-macam jenis lah bandar kan. Kalau kat Perak ni dia lebih pada bandar satellite sebab satellite tu satu tempat satellite. Sri Iskandar ni kalau nak pergi ke another bandar jauh kan. Daripada Sri Iskandar ni you lalu tak ada bandar, nak sampai ke Batu Gajah baru ada bandar, betul? Batu Gajah tu pun tak bandar sangat, Ipoh baru ada bandar. So dia panggil satellite. Seketul. Okay. Dia depends on geographic area lah tu. Sebab tanah besar, tempat dia jauh-jauh, in between tu tak boleh nak generate income, tak ada orang duduk kan. So dia jadi bandar satellite. So dia depends on geographical distribution lah. Kalau kat Penang tak ada bandar satellite kan. Semua dah sumbat bandar. Next. Changes in price, related good, complementary good, bla bla bla. Ini pasal related lah kan. Kalau you pasang tiles,
tile apa yang murah, tile apa yang mahal, tile apa yang on demand. Sekarang dia panggil apa benda? Marble are not in demand now kan. Dulu marble on demand padahal marble tu mahal kan. Mahal sebab tu not on demand kan. Tapi bila now they produce a new design of marble kan, baru on demand balik kan. So depends on ni lah harga mahal murah kan. Okay. Complementary good maksudnya apa? For example, demand for concrete mixture, the demand of cement also affect the customer demand of sand and aggregate. Dia maksudnya daripada harga demand kalau kuari katalah satu kuari tutup kan. Kuari kat mana kuari? Kat Perak ni banyak kuari kan, kilang kuari. Hampa duk pi tasik-tasik cermin apa tu kan. Kuari kan kat situ. Faris, you pergilah kan? Belum. Nampak gambar dia? Belum ke? Tak apa nampak Bukan ke? Bukan. Tasik lain tu. Tasik UTP. Tasik cermin tu kan kuari kat situ kan. Kalau Perlis, kuari yang besar. So we actually kat Malaysia ni kita apa yang kita tak produce kalau construction material? You tell me apa yang kita tak produce? Kilang besi kita antara yang terbesar di Asia. Kilang besi owned by the Chinese tycoon tu. Apa nama? Lupa dah. Kalau you ada kilang besi, you tak tak rugi Ini harga 2008 naik 4,000 kan? Kan harga melambung 30%. Itu melambung, dia panggil harga memang sentiasa increase. Kan? India ada kilang besi buruk pun boleh kaya, boleh jutawan. Itu besi. Maksudnya production untuk housing material ni tak ada yang kita export. Maksudnya kalau kita ekspor tu adalah, tapi maksudnya you boleh siap sebiji rumah, sebiji bangunan without having to export any material outside. From the very raw material macam kuari kan, macam kilang besi, macam everything lah kita boleh have our own production. How rich Malaysia is lah in terms of natural resources. Faham tak? Tapi kenapa harga meningkat? Sebab high demand, high population kan. Boleh relate to that lah kan. Okay. Next. Advertisement. The reason is that affect the demand. If a production is heavily advertised, the demand for that product is likely to increase, especially the advertisement campaign is effective. Saya pernah cerita, tak tahulah saya ingat banyak kelas saya masuk ni. In 80s dulu dia buat projek besar macam satu big city, dia panggil Lembah Beringin. Lembah Beringin tu dekat area Tanjung Malim ke atas. Dia punya iklan tu tak tahulah. Saya ni tahu sebab our consultant one of the QS kan, I've been to the site, tapi kat radio lah masa tu Lembah Beringin kan punya iklan bergaya. Tapi at the end of the day unforeseen factor because of 1990s tu ekonomi jatuh, half of Lembah Beringin punya face terpaksa dihentikan. So dia redevelop better, the developer gone bankrupt. Developer dia memang jadi bankrupt terus. Lembah Beringin punya developer. I lupa. Did I mention the developer of Lembah Beringin? Cerita tak pasal tu? Lepas tu bila dia bankrupt, dia turn into apa? Did I tell you about that? Tak saja koma ni. Dia turn into education industry. Dia buka universiti, college, senang je. Ada.
Dia buka college nama Twin Tech. Tahu Twin Tech? Dulu Twin Tech College, now Twin Tech University. Tapi nama lama Twin Tech tu dia nama lama lah. I tak ingat lah. Twin Tech College University. Now dah Twin Tech College dah. Dulu dia masih kekalkan nama developer tu as the college. Tak ada dah. So that was a developer yang build Lembah Beringin yang gone bankrupt. You type Lembah Beringin, you tahu keluar apa? You type Lembah Beringin. Dia keluar Lembah Beringin Ghost Town. I don't know how Lembah Beringin now. Lembah Beringin Terbengkalai. Lembah Beringin banyaklah Lembah Beringin Ghost Town jadinya. So dia very huge. Masa saya nak pergi tu, saya ingat projek kecil-kecil. Rupanya saya pergi dengan kereta konsultan. Kontraktor suruh tunggu kat luar. Dia datang ambil. Rupanya jauh ke dalam berkilometer lah. Tolong Google sekarang. You tengok. Oh, I never been here dah. Sejak zaman bila ni. Wow, memang betul terbengkalai lah. Lembah Beringin tu kat area, tahu kat mana? Kat area Bukit Beruntung. Tak beruntung lah kan. Dia buat face depan-depan je. Belakang-belakang rupanya. Jadi ghost town dah. Dia ada few reasons lah yang menyebabkan dia tak siap tu. Satu sebab recession 1997. Satu lagi sebab tiba-tiba ada toll kat situ. Orang nak elak jam pergi KL kan. But without having to pay toll lah. Tiba-tiba ada toll yang dibuat oleh Plus untuk access ke Tanjung Malim dan orang duduk Lembah Beringin kena go through that toll. Masa tu dah orang tak jadi beli. Ataupun orang beli tapi jual ke. Ada tak? Share sikit apa you jumpa. I can't remember lah nama tu. Tak apalah. Lembah Beringin ni lah. National thing. Now dia buka Twin Tech ni very successful lah. Very successful business in education. Saya pernah bermesyuarat dengan developer dia, Datuk. Orang Lembah Beringin tu tak tahulah dia punya CEO ke dia punya board of director ke kan. One of them lah, Datuk apalah kan. Klien arkitek actually tunjuk contoh pintu. Miniature lah, pintu kecil material dia. Dia marah, dia tak setuju, dia tendang je pintu tu. Sombong benar kan, habis. Terus jadi ghost town. Okay, next. So area Lembah Beringin tu salah satu failure-nya sebab dulu I told you kot, dia nak buat airport dekat area Rawang kan. So dekat lah nak access. So airport di Rawang tu tak jadi. That was planned in 1980s lagi. 80s, ujung 80s, 90s. So tiba-tiba buat dekat Sepang kan. So ramai projek kat situ terbengkalai. Kalau you pergi Jalan Rawang lama tu ada rumah-rumah terbengkalai, rumah kedai 3 tingkat. Kan? Buat apa buat rumah kedai sampai 3 tingkat? Orang occupied ke sampai tingkat 3? Unless you have a big business kan? Because you buy a lot with 3 tingkat. Tingkat ground floor, first floor, second floor, betul? Kan? Saya ada pernah tanya konsultan yang buat wayang ni kan, wayang. Pasal tak wayang ataupun SIBC tahu SIBC? Blackfield dekat wayang. You tahu SIBC? SIBC. Seri Iskandar Business Center tu kan. Kebanyakannya 3 tingkat.
I tanya kenapa buat 3 tingkat? Demand di Iskandar is not 3 story kan? A shop lot. It's a 2 story pun you tak occupy kat atas, you bagi sewa, betul tak? Dia kata to increase the price. Kan? Sebenarnya 3 tingkat ni you buat kalau tanah mahal dekat bandar-bandar. Tapi Iskandar ni pun dah jadi nampak macam bandar tapi you kosong semua, betul tak? Nasib dah ada UTP ambil kan? Buat college, Betul. buat asrama. Okay? Introduction of new products. Maksudnya mungkin sekarang ni orang go for apa panggil glass tu kan? Panggil apa? Glass wall tu? Lupa dah. Curtain walling. Curtain walling, thank you. Kan, curtain walling. So glass dia semua canggih-canggih kan? Semua heat resistant kan? Dulu bila pakai curtain walling panas kan? You kena pasang aircon ataupun you kena pakai dulu ada teknologi dia pakai double walling. Curtain walling tu dia kena double the glass. So tengah-tengah tu ada ventilated lah yang dia akan reduce heat punya penetration. Sebab actually dekat Malaysia ni tak sesuai, panas kan? So they go for advanced technology to build a new product with glass yang heat resistant. Okay? Contohlah kan. Next. Alah, I tak record Kenapa ingatlah nak record? Baru record. Dah nak habis kelas lagi setengah jam dah. Slide ke berapa ni? Sempat dah habis. Factor effective demand, social economic, how to demand construct material during certain situations of economic condition. Kan kalau ekonomi merudu maksudnya demand rumah menurun. Mungkin dia buat rumah macam orang kalau dekat town-town ni dia tak payah buat rumah besar-besar, betul tak? Sebab banyak orang single mingle kan, tak mau kahwin. Ataupun anak tak ramai kan, mana ada orang sekarang anak 7, 8, 10 kan? 3, 2. So dia tak payah buat rumah besar kan, dia buat apartment. Dia buat tapi 3 bedroom kan, tapi you don't have space to extend kan. Tapi you buat macam trend baru kan. Trend baru macam mana? Masuk-masuk jumpa dapur dulu, betul? Dapur dry. Dry pasal apa? Pasal you order grab food je kan, tak payah masak kerja kan. Betul. Dapur dry pun orang tak kisah, orang nak beli sebab nak trend kan, nak kemas-kemas, nampak dapur lawa-lawa. Dapur lawa-lawa tak masak lah kan. Dapur masak mana boleh nak lawa-lawa kan. Pengsan lah kan. So trend macam tu lah. Kan even kat semi-D-link dekat Bandar U ni pun, puncak ni pun surprise saya, semi-D masuk-masuk dapur dulu. Kan? Modern lah, dia mana modern style of living. Semua bake-bake kan, air fryer, betul tak? All the electrical things in your kitchen actually not good. Saya cakap sebenarnya rumah saya banyak barang-barang tu kan. Dia increase apa? Increase apa? Ni bukan ekonomi ni. Ni kita masuk health. Apa increase apa? Banyak barang elektrik kat rumah. Jadi malas. Increase electricity bill lah kan. Apa lagi? Selain pada tu actually dia increase indoor pollution. Nanti you belajar lah kalau you part apa part 4 ke part 5 nanti you ada subjek sustainable kan. You ada elective subjek kan. Kalau you ambil sustainable development ke apa benda, mungkin dia cover. Dia ada pollution, you tahu pollution kan? Pollution apa? When you cut trees. QS ni memang contribute to pollution lah kan. Tebang pokok, buat construction. Tapi dalam rumah you sendiri pun you can contribute to indoor pollution. Indoor pollution you sedut inhale hari-hari with all the electrical in your house.
Saya cakap tu myself lah juga, saya semua pun barang elektrik, mana yang tak ada semua ada kan. Big makernya, air fryernya kan. Microwave tak ada, tak boleh hidup kan. Macam tu lah. Tapi this all create indoor pollution kan. Now kalau orang putih dia revert back to old school dah kan. Semua tak bawa barang elektrik pergi duduk lautan kan, susah lah. Okay, next. Social ni dah sebut ke? Social, material, construction, economic, social condition. Okay. Trend sekarang lah kan. Festive season ni I don't understand quite lah. Buyer should be way to offer. Kadang-kadang rumah ni pun dia go for team juga kan. Maksudnya new sales house kan, new year nak masuk rumah baru, betul tak? Kalau Cina-Cina dia percaya kan. Untung tahun apa, tahun monyet beli rumah contohnya lah kan. Tu contoh-contoh 50 season lah kan. Sebenarnya you untung beli rumah tahun monyet ke, tahun apa, tahun arnab ke kan. Dia adalah macam tu, especially, tapi ini Melayu pun percaya, Cina pun percaya, I don't know lah. Even bila I pergi duduk Australia tu, I surprise orang putih pun percaya. Mesti adalah hantu Melayu, hantu Cina, hantu orang putih semua sekata lah kan maksudnya. Rumah yang dekat simpang tu kan, Cina tak suka, kalau Cina dia sebut sway lah kan. Tahu rumah kat simpang. Maksudnya your main door tu menghadap simpang. Simpang 3. Dia bukan simpang 4, simpang 5, simpang 3. Tak elok. Pernah dengar tak? Keluar tengok main door you, rumah you menghadap simpang tak? Lepas tu jenuh suruh mak tu pindah rumah. Tak adalah benda tu. Itu saya kata kepercayaan kan. Rumah simpang 3, you buka-buka pintu, you nampak straight simpang lah. Faham tak? Susah nak draw. Rumah simpang 3 tu sebab memang pernah berlaku di suatu tempat, tak cakap lah, di Bandar U ni je kan, owner tu nak jual rumah dia simpang 3, tak terjual dan dia kena turunkan harga sebab orang yang tahu-tahulah kan, dia tak nak, tak favorable. Tapi dari segi technicality pun bahayalah kan, orang pergi straight langgar rumah you, masuk dalam rumah, betul tak? Technically okay. Dekat overseas pun rumah simpang 3 tu memang dia tak duduk. Yang I tahulah dia bagi sewa kat students. Kan? Lepas tu student kena kacau. Kan? Banyak makhluk-makhluk asing mai duduk sekali. Sebab simpang 3 masuk-masuk terus ya. Ikut angin kan. Tak tahu Allah alam lah. Banyaklah isu-isu rumah simpang 3 ni. Orang tak nak beli kan. Ataupun kalau you perasan kalau apartment ke, kalau developer tu Cina, dia nombor 4 dia tak letak. Tak tahulah kalau you perasan ke tak, sebab rumah mak saya nombor 13A. Betul kan? Betul. Saya pernah kerja, masa nak buat CCC tu, projek, bila nak buat numbering rumah tu, kenapa rumah nombor 14 tak ada? Rumah nombor 13A, lepas tu 15. Punya dah bodoh kan? Bukan bodoh lah, maksudnya kepercayaan sesuatu kaum lah kan, bukanlah kata bodoh, tapi kepercayaan satu kaum tu dia tak nak nombor 4 kan. Sebab 4 tu apa? Kalau untuk kepercayaan Chinese, mati kan. So tingkat 4, saya pernah jumpa naik lift tingkat 13A. Lepas tu tingkat 15. Cuma tak pernah jumpa tu dah. COVID ni 2 tahun duduk je kat rumah kan. Ataupun tak ketahuan. Kalau nak orang bercakap beritahu tingkat 14 kan, pergi-pergi tak ada tingkat 14, 13A. Okey lah. Sebab I don't think you found it in overseas kan. Unless kalau di overseas tu developer the Chinese kan. Next. Speculation. Speculation macam ni lah yang saya kata tu kan. Buat projek besar-besar kan, daripada segi piling dia dah jual, dia dah promote amenities yang belum wujud, orang speculate by the government kan. You percaya menteri-menteri nak mancing undi kan.
Kata nak buat airport, nak buat highway, free toll, apa bla bla bla. Lepas tu tak ada kan. You already bought the house. Kan? So is disadvantage lah. Dan effect the demand kan. Demand akan increase. Tapi at one time bila dah siap, value akan jatuh. Okay, so houses are being valued as speculative asset. Somehow development ni mesti ada element of speculation. Sebab apa? Sebab dia akan buat lagi 2 tahun kan. So dia check lagi 2 tahun apa akan buat kat sini. Kan? So dia tahu okay Sri Iskandar ada Starbucks kan. Daripada 2 tahun lepas duk kata ada Starbucks mana tak ada apa lagi kan. Nak buat dah tu. Kat mana? Petronas. Kat Petronas. Ha, Dalam sebelah ke? Petronas. Oh, dalam laju kot. ampun. Dalam Petronas. I pun dah berhari-hari tak lalu kat tu. Dah ada dah apa. Kalau dah ada mesti tahu dah viral dah ha. Kan? Aduh. Okay, next. Kopi dia boleh makan nasi 3 hari tak? RM20. 4 hari boleh makan nasi. RM5 sepinggan. Tu tak makan nasi masalahnya Okay, supply in construction. Alamak, 6.5 Supply in construction industry. Tadi kita cakap demand. Tapi demand and supply ni related lah kan. Housing, a big industry. Kita punya supply apa? Kita supply housing, kita supply commercial, industrial, infrastructure, repair and maintenance. Belum lagi saya cerita pasal refurbishment kan. Rehabilitation work, renovation work. Apa-apa lagi dah riri tu kan. Next. Determination of demand, own occupied. Maksudnya you beli, you nak duduk. Ataupun you beli, you nak bagi sewa kan. That's only 2 demand lah. Determination of price, estimate before completion and actual price until the final account. Kan final account, ada ke final account? Sama dengan tender. Kan? Kalau kata Piramli, jarang-jarang kan. Apa? Kadang-kadang. Sangat jarang, tak tahulah, I don't know whether is ada ke tak kan. Mestilah ada final account yang ni lah yang tak sama dengan harga tender. Bila kita ada apa? Final account tak sama kalau ada apa? VO. Okay, next. Of housing, occupied sector, private rented sector, you buy the house, you rent kan, macam service apartment tu kan. Okay, housing association sector. Housing association ni sektor ni apa? Contoh? Developer housing association sector siapa? Non-profit organisation macam koperasi polis, buat taman polis. Tapi orang beli betul tak? Yang beli rumah tu adalah poli-poli pencen. Orang tak polis tak boleh beli. Harga rendah, betul tak? Sebab dia bukan for profit purpose. Developer dia adalah koperasi polis. Koperasi yang besar-besar lah. Contohnya koperasi custom. So yang beli rumah tu orang-orang custom. Dengan harga yang rendah. Tak ada, tak untung kan? So untung go to the koperasi lah. Kalau you perasan, siapa ada duduk rumah koperasi kat sini? Yang saya tahu koperasi polis dengan koperasi custom lah. Dia ada taman apa entah. Kalau kepala batas tu ada nama taman Koskam. Koperasi custom. Tak ada sini orang kepala batas. Tak ada. Tak ada. Dekat Batu Cave ada taman koperasi polis. Okay, thank you. Saya tak tahu kat KL tu kan. Rumah apa macam mana? Terrace ke apa? Terrace. Oh, lama dah kot Untunglah kan. Tak tahu lah daripada term tak boleh jual ke kan. Allahualam lah no. Okay, demand for industry and commercial. So industri apa yang meningkat, so demand on that building lah, betul tak? Kan, katalah industri retail. Retail apa sekarang? Retail hypermarket, betul? So adalah banyak shopping complex buat Ion, tak cukup Ion lagi, Ion Big.
So nanti kau ada ion super big ke kan. So dia the big scale of industry lah, commercial building kan. Demand for infrastructure, ini lagi dahsyat lah. You ada bridge, you ada flyover, you ada tunnel ke apa kan. High speed LRT tu kan. All those infrastructure Demand for repair and maintenance. Ini yang apa? You nak maintain and repair building. Dulu small scale, dia outsource, dia in-house. Tahu in-house. So orang bahagian maintenance yang repair. Contohnya dulu yang Pudu Raya, tahu tak Pudu Raya bangunan lama tu. Kan? Dulu in-house je lah. Ada sudah my colleague lah lepas grad building. Kerja bahagian maintenance Pudu Raya. Kan? Pudu Raya sendiri ada in-house maintenance. Now tak boleh. Tak termaintain, betul tak? Bangunan tu deteriorated. Deteriorated panggil apa? Maksudnya deteriorated. Kan? Dilapidated. Makin nak ni lah. Usang kan? So dia kena ada external company. Dia kena tender company maintenance to manage. Pay at the good price lah. To maintain, to refurbish kan? Okay, next. Ada lagi kau slide-nya? Okay, it's all the conclusion ke apa ni? Factor affecting demand owner occupier based on apa? Current price of housing. You nak beli rumah kan? You based on current price. Kadang-kadang you beli rumah, orang KL beli rumah kat Iskandar, betul? Dia nak duduk nanti masa dia pencen atau dia nak buat investment kan, sebab rumah kat sini you dapat semi-D kan? You beli rumah kat KL, you dapat terrace kan? You dapat rumah kecil je. So dekat KL you tak beli pun, you sewa. Tapi you beli rumah kat Iskandar. You nak duduk masa pencen kan? Macam itulah. Price of other form of housing. Maksudnya harga-harga eksternal yang effect housing tu kan? Income expectation of change. Maksudnya due to your increased income, you buy new house atau you renovate kan? So there is a demand lah. Cost of borrowing money ni based on apa? Yang tadi saya kata boleh pinjam 30 tahun kan? Sebab demand rumah makin meninggi kan? Orang tak mampu bayar, banyak komitmen kan? Ataupun dia panggil joint loan. Betul? You boleh loan joint husband wife atau you boleh joint loan, tak tahulah adik-beradik boleh joint loan ke tak kan? Boleh kot Kalau overseas joint loan kawan pun boleh. Sebab banyak yang saya perasan jiran saya tu dia tua, single, so dia joint loan dengan kawan dia lah yang single juga. So ada case lah bila dia meninggal rumah tu kena jadi masuk tribunal, jadi apa panggil apa macam ni lah tak sama dengan Malaysia punya style So government incentive kan, kalau zaman ekonomi Malaysia macam sekarang mungkin government akan reduce lawyer fee ataupun lawyer fee tidak you boleh rebate masa you bayar income tax kan, macam-macam lah. Price of associated goods and services. Contohnya apa? Jual rumah dia bagi services yang dia kata free lah kononnya kan. Included first year you tak bayar maintenance fee. Kan? Pernah jumpa tak? Kat KL adalah first year free maintenance fee. Ataupun dia bagi free satu parking lagi extra, betul tak? Sekarang satu parking mana cukup kan? Betul tak? Apartment satu parking tak cukup. Kan? Free satu parking lot extra. Ataupun dia bagi services apa? Parking berbumbung. Kan? Macam itulah. Now parking bumbung kalau tempat tak ada, selalunya apartment ni dia parking kat basement kan? Kan? Parking kat basement sosok senang. Kat apartment dekat KL tu banyak parking parking kat basement. Parking kat basement, then you tak payah dah fikir-fikir berbumbung apa, memang masuk terus tak kena hujan kan. Ataupun ada another parking level. Kalau dekat Meru tu, ada apartment yang baru buat tu, baru siap tu kalau you perasan. Atas Meru lagi tu, ada parking dia tak silap saya, 1, 2, 5 tingkat yang ke bawah tu parking.
Lepas tu atas tu apartment, high rise apartment. Private rented, current rent levels and expectation of change. Income distributions kan. Income increase or decrease kan. Cost of borrowing maksudnya apa? Ni dari segi BLR lah kan. Base lending rate, interest apa semua tu lah. Private rented ni. Kalau you nak sewa, dia based on tu jugalah kan. Law and risk and security, law and rents lah ni term-term untuk sales and purchase agreement. Okay. Housing association, current price of housing rent, price level or other form of tenure. Maksudnya contohnya kalau rumah-rumah housing association ni kadang-kadang dia ada form of tenure dia. Contohnya you tak boleh jual rumah tu dalam masa 20 tahun. Lepas rumah tu settle bayar 20 tahun baru you boleh jual. Ataupun tak habis bayar lagi 15 years baru boleh jual. Macam tu. Ada regulation tu. Okay, assessment of need. Dia based on ni lah. Contohnya yang saya tahu contohnya certain gaji tu boleh dia beli rumah harga ikut gaji kan. Kalau gaji sikit tu dia beli rumah macam mana. Kalau gaji tinggi you tak boleh beli rumah murah kan. Nanti you untung lah kan you perbesarkan rumah, betul tak? Sebab selalunya housing association ni dia buat rumah bukan for profit purposes kan, bukan business oriented. Dia buat rumah atas keperluan ahli-ahli koperasi contohnya. Okay, so kalau apartment anggota-anggota bawahan je boleh beli kan. So pegawai-pegawai kena belilah rumah mahal. Betul tak? Kalau I cerita dulu how capitalist in Malaysia works kan, government ask higher income to pay for the lower income. How? Harga rumah-rumah murah tu memang murah kan, 30-40 ribu kan. Itu adalah cost, tak ada untung pun. Where rumah you yang mahal-mahal ni you pay for 300k which is cost only 100k. You pay a lot more extra but you are happy with that kan. Ingat tak? Ingat. Ada kelas-kelas yang saya tak tahu lah, saya mention kat satu kelas ke dua kelas kan. So kalau have a join kelas macam ni senang sikit lah. Ada yang saya tak sempat nak cerita kan, nak explain. Availability of finance. Macam itulah. Some bank are more flexible. Some bank sangat strict. Tapi selalunya developer ni dia akan ada panel bank. Kadang-kadang menipu juga. Dia katalah dia ada panel bank tu, dia ada contoh bank lah. I tak boleh mention bank mana kan. Saya ada mak pak kerja bank tu marah I pula kan. Saman I pula. Contohnya bank A dia ada panel dia bank A, bank B. Kan? Rupanya panel bank A, bank B tu, A dan B tu interest dia tinggi. Kalau you rajin, sebenarnya you pergi survey. Bank D interest dia rendah. Tapi you tak fikir, you pakai panel, you malas fikir. You tahu pasal apa? Pasal panel bank A, panel bank B, you tak payah bagi dokumen banyak-banyak. Dia dah ada siap dah dokumen yang nak deal dengan developer tu. Plan rumah, banyaklah sebenarnya dokumen yang bank tu nak. Kalau you nak buat, you nak go buat hire purchase dengan bukan panel bank. Ada you malas nak bagi dokumen, nak cari dokumen semua tu, you buat je dengan panel bank tapi interest tinggi. You pergi survey bank lain, interest rendah. Faham tak? That is market yang menguntungkan lah. Yang deal, yang developer deal dengan this panel ni kan. Ada good and bad lah, dia nak mudahkan you kan. You don't mind to pay extra 0.02% kan. Tapi end of the 30 tahun tu actually you pay 70k. 70k dah dapat kereta sebiji dah, betul tak? Kan you tak calculate, kalau orang detail dia calculate kan. Levels of government subsidy ni dia kan. Kalau orang yang income rendah dia bagi interest macam mana, dia depends kan. Okay, next. Factor affecting demands.
All these factor lah, technology development, you ada precast, you ada IBS, you ada apa benda lah kan. Teknologi yang canggih-canggih kan. Dari segi projek nak cepat kan, changes in taste and fashion, samalah, you ada all kind of building yang up to date. Building pun ikut macam tudung kan, bukan tudung je up to date. Tudung up to date maybe lah 3 bulan sekali keluar tudung baru kan, tudung design baru. Tapi kalau bangunan mungkin lah 5 tahun sekali kan. Nama-nama building tu pun dah lain. Expected level of cost including interest rate, states of economy and government policies. Sama je sebenarnya, demand and supply ni point dia. Business confident, ni penting lah business confident ni. Kalau you company yang developer tak pernah dengar nama developer kan, berani ke you nak beli? Kan? You tengok nama developer tu pun dah established. Betul tak? So you boleh lah, you confident lah, itu business, nama developer tu pun dah confident kan. The age and condition of existing premises. Okay, maksudnya kalau dia dah buat bagus, contohnya Huayang tu, projek-projek awal-awal dia tu memang successful, so dia buat projek apa pun kan, lepas tu orang beli, betul tak? Cik bagi contoh Huayang lah sebab dia memang sukses lah kan. Yang tak sukses tu I tak mau cerita lah. Kan membawa aib pula kan orang saman air pula kan. Ada satu projek tu lah kan, banyak failure. Rumah banglo tapi sinki air asyik tersumbat je. Macam mana kan? So ataupun kena redesign, kena construct balik, bumbung rosak kan. Peringkat DLP tu pun dah macam-macam problem kan. Okay, next. You all kan, I don't bercakap macam-macam ni, you all salin ke tak? You all tulis notes tak? Tak. Nantok lah kan, I baru record ni. Tadi dah lebih daripada separuh jalan dah baru I record. Kalau you jawab exam, you muntahkan nota ni, memang nanya lah kan. Point form je. Betul tak? Fikirlah fikirlah contoh-contoh sendiri ya. Assessment of need, demand for infrastructure and other public sector construction depends on apa? Assessment of need. Keperluan untuk buat jalan 4 lane, besarkan lagi, betul? Keperluan untuk buat jalan, katanya jalan belakang UiTM tu dia nak terus ke mana? Highway Batu Gajah tu. Nanti ikut mana Yang Simpang 3 nak ke Bandar U tu lah. Terus ke Kampung Gajah, ke Kampung Pisang, tak Kampung Pisang tu kan. Kan? So dulu in next 10 years kita tak boleh imagine lah kan macam tu kan. Okay, government subsidi. Okay, government policies government bertukar-tukar untuk increasekan ekonomi, ataupun untuk bila ekonomi dah meninggi sangat, dia letak polisi yang bukan decrease ekonomi tapi untuk turunkan apa? Inflation. Ekonomi naik, inflation naik kan? Kan orang makin kaya. Kan nasi lemak sebungkus pun RM5. So dia kena tax tu, tax ni bagi balance balik, bagi reduce the inflation, the age and condition of existing stock. Kalau bangunan banyak-banyak harga jatuh kan. So stock for housing pun is not good kan. Dia panggil, kalau you boleh pernah dengar atau ni you tengok term lah, dia panggil stock piling. Bukan piling rumah tu, pile, you pile your books kan. You tingkat tak tinggi. Maksudnya seorang individu beli 5 biji rumah sekali. Berlaku tak? Berlaku kan. Orang kaya-kaya, ada satu taman tu dekat Tanjung Malim, nama dia bukan taman, dia rumah banglo. Dia panggil Diamond Creek. Diamond Creek tu rumah dia panggil rumah style rumah style orang putih yang dinding facing wall, facing brick tu. So kat situ je rupanya ada owner yang millionaire beli 3-4 biji sekali. Tu dia panggil stock piling. Nanti later bila harga naik dia jual lah.
Dekat Australia berlaku sampai jadi isu in masa saya duduk sana lah. Yang beli rumah kat Australia orang luar. Sampai piket, sampai keluar paper berhari-hari. Australian marah kepada outsider. Macam apa? Singaporean. Sebab currency Singapore dengan Australia sama, betul tak? Orang Singapore suka je pergi Australia anytime sebab currency sama. Dia beli rumah kat Australia sekali 3. Million-millionaire Singaporean. Lepas tu itu dia panggil stockpiling sampai Australian kata we cannot own our house. We rent house sebab sana yang banyak Australian yang rent house yang medium low income ni. Tapi orang luar yang beli rumah sampai dia panggil stockpiling. Vietnamese yang kaya-kaya bisnes juta-juta tu kan kat sana, dia buy house berlambak-lambak. So dia bagi sewa or dia jual bila market naik. So kita tak nak jadi sampai macam tu lah kan. Sebab tu kita hadkan our outsider bukan Malaysian to buy house macam stockpiling. Kan? Okay, next. Okay. Housing juga depends on apa? Repair and maintenance. Kalau rumah tu you tak your building tu you tak repair, you tak maintain, the demand is decrease kan? Kan siapa nak beli, siapa nak duduk ataupun you tak buat repair maintenance tiba-tiba you nak jual, you kena repair at a very high cost instead of you repair maintain regularly, betul? Maintenance ni dia ada regular, dia ada periodical. Periodical maksudnya berkala. Kalau lift rosak, kan? Rosak kalau teruk mahal. Lift you kena repair periodically. The cost of new building. Kadang-kadang orang sekarang ni demand juga orang akan beli rumah siap kan? Rumah atas second house kan? Betul tak? Second hand house. Rumah completed beli kat orang lagi dia confident. Kalau rumah baru kan? Tak tentu lagi terbengkalai ke, delay ke, setengah orang macam tu. Dia beli rumah siap dah je. Dia don't buy to pay higher cost sebab dia nak tahu condition rumah tu. Dia nak tahu bila dah rumah tu dah ada, dia nak tahu jiran-jiran. Ada kawan saya macam tu. Dia nak tahu jiran-jiran, dia nak tahu rumah tu dah siap 2-3 tahun, dia nak tahu surrounding. Apa yang naik kat situ. Kalau you beli rumah tu you beli tu masa tu piling, you tahu tak lagi 5 tahun kesesuaian kat situ macam mana, sesuai tak dengan you. You tak tahu kan? Tiba-tiba naik kilang belah sana. Tiba-tiba depan rumah you pasal malam. Contohnya kan. So there is a demand yang macam tu lah kan. Level of current income. Government policy. Sama je lah. State of disrepair, existing store, ownership pattern. Macam tadilah kalau ownership pattern tu macam service apartment tu kan. 2 tahun pertama you tak boleh duduk. Kan? Company service apartment tu akan bagi sewa sampai dia dapat untung. Tahun ketiga baru you boleh duduk contohnya. Kan? You boleh duduk for short term lah kan. So 2 tahun pertama tu mungkin you bayar 500 je sebulan. Monthly 1,500, 1,000 tu di cover oleh orang-orang sewa your service apartment tu. Tu ownership pattern lah. Next. And penat.